بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر وتذكير النحو والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah dan limpah kurnianya dapat lagi bersama-sama pada malam ini. Kita meneruskan bacaan kitab Matan Safinatus Salah. Walaupun hari ini kita digemparkan dengan virus Coronavirus COVID-19. Jadi walaupun begitu kita tetap boleh hadir ke masjid. Alhamdulillah. Untuk kita menahan diri daripada virus tu, ada dua cara. Yang pertama, apa yang disarankan oleh doktor. Itu yang pertama. Banyakkan basuh tangan, banyakkan jauhi tempat-tempat yang orang selalu berkumpul, pasar raya dan sebagainya. Cara yang kedua ialah cara yang berbentuk agama. Walaupun yang pertama pun daripada agama. Yang kedua daripada agama, iaitu kita amalkan doa-doa tertentu, zikir-zikir tertentu yang dapat menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini lah, virus corona dan sebagainya. Ala kulli hal, kalau Allah Ta'ala mahu, dia akan terjadi. Jadi kita buat. Yang pertama buat dah, yang kedua pun buat dah. Tak nak bagi, dia boleh bagi. Tapi kita usahalah. Kalau kita tak mati dengan virus corona, kita mati dengan cara lain. Jadi mati dia tak mati, cuma dengan cara apa? Dia kena hampak atau apa ni. Sekarang ni ihtimal boleh mati sekarang. Boleh jadi dia jatuh, mati. Saya sama, saya buat kontrak, saya beritahu isteri saya, kemungkinan kita boleh mati dalam perjalanan ni. Kita naik jambatan, dia jadi butuh, kita mati. Oh tu ada Sungai Bahang. Nah, dari setiap saat tu kemungkinan kita mati, bukan coronavirus semata-mata. Tapi kita terlalu takut dah. Sebab dikabarkan benda tu mudah sangat tu. Itu mebok. Dan menyebabkan kematian. Tapi kematian sebenarnya bukan dengan cara dia. Banyak. Sebagaimana doa. Doa, kita sebut doa waktu sekian mustajab. Daripada orang soleh mustajab, betul tak? Okay, kita minta ke orang soleh tolong doa. Kita minta tolong Nabi, ke orang soleh biasa Nabi. Nabi kalau doa di Kaabah contoh. Hari Jumaat, jadi hari dimulakan oleh syarat. Tempat pula dimulakan oleh syarat. Orang yang telah berdoa pun dimulakan oleh syarat. Dan kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, tak bagi. Kalau Allah Ta'ala tak nak bagi, tak nak bagi. Sebab yang Tuhan ni bukan Nabi. Yang Tuhan ni Allah Ta'ala. Jadi macam penyakit dia, kalau kita buat, Allah Ta'ala nak bagi. Tapi janganlah kita tawakal ataupun tukul. Tawakal tukul. Kita tak ambil asbab, tak boleh, kena ambil asbab. Sebab kita ni manusia biasa, kena ambil asbab. Dan itulah sunnatullah. Kalau kita langgar sunnatullah, kita dianggap sebagai orang yang melawan sunnatullah. Di dunia ni orang tak jadikan nak kenyang mesti makan nasi, nak dahaga mesti minum air. Kita jangan lawan benda tu, orang tak jadikan lagu tu. Tapi kita i'tiqad yang mengenyangkan bukan nasi, yang menghilangkan dahaga bukan air, Allah. Tapi orang tak jadikan lagu tu. Jadi nak defend daripada COVID-19 dan sebagainya, mesti ada ikhtiar kita buat. Tapi yang macam saya sebut, kalau dia nak, dia buat. Macam COVID-19 dia nak, jadi kena kabur habis satu dunia dah. Itu baru satu COVID-19, belum bagi orang lain.
Kalau beriman sebenarnya dia makin bertambah iman dia. Ada Tuhan, hebat sungguh lagu ni. Doktor pakar, doktor nak buat benda. Kata apa tu? Negara maju. Senyap negara maju pun senyap. Lepas tu mana nak lawan Tuhan? Tak ada. Faham tak? Kalau kita beriman lah, sepatutnya makin kuat iman kita terhadap Tuhan pencipta alam. Yang kita sebut antara sifatnya ialah murid iradah. Dia nak buat. Dia tak tegur kan, dia tak minta kebenaran orang tua ni. Jadi sepatutnya kita beriman, kita semakin kuat iman kita. Dan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam banyak syarahan dia kata Sekam Ibn Atta'illah, beliau menyebut di sebalik bala, di belakangnya ada nikmat yang sangat besar kalau kita pandai berinteraksi dengan bala tu. Contohnya orang tu asalnya jauh dengan masjid, jauh dengan Tuhan, sembahyang pun tak, kaki perempuan, kaki zina dan sebagainya. Ditarik sekali mata nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala pernah bagi kepada dia. Contohnya apa? Kekayaan, anak isteri. Akhir sekali barulah dia jumpa masjid. Jadi bangga kalau kita tengok zahir, tapi itulah dikatakan sebagai ainun ni'mah. Itulah sebenar-benar nikmat. Nikmat lagu mana ustaz rumah terbakar, anak mati, kekayaan hilang. Dia nikmat sebab apa? Sebab mengenal Allah, taat kepada Allah, itulah ainun ni'mah. Dan sebaliknya juga benar. Orang tu diberi segala benda tapi makin jauh, itu niqmah, bala. Jadi COVID-19 ni insya-Allah jadi nikmat kalau kita pandai berinteraksi dengannya. Kalau kita kena wali alhamdulillah, sabar, qada dan qadar, nak lagi lagu mana. Kalau kita tak kena syukur, begitu cara untuk kita jadikan bala tu sebagai nikmat juga. Itu mukadimah lah. Jadi insya-Allah hari ini kita teruskan lagi muzakarah kitab ini. Dan kita dah bincang syarat untuk sah sembahyang. Kita sebut ada 12 dalam kitab ni, dia sebutlah. Yang pertama, suci daripada najis. Yang kedua yang kita nak bincang, tak? 2 daripada 12. Muka surat 13 lah. As-sani taharatun bil wudu wal ghusl. Yang kedua daripada 12 syarat sah solat ialah bersuci dengan apa? Dengan berwuduk ataupun mandi wajib. Itu cara bersuci. Sama ada dengan wuduk ataupun dengan mandi wajib. Wuduk kita bersuci daripada hadas kecil, mandi wajib daripada hadas besar. Kalau tak boleh dengan air, kita cover dengan tayamum. Kita ada bab khusus lah bab tayamum ni. Tu. Kalau kita berhadas besar, air tak ada, tak jumpa cari dah. Kena juga syarat yang lain, kita tayamum. Tapi jangan guling dekat atas apa? Debu. Jadi kalau mandi kena basuh satu badan. Kalau kita bertayamum satu badan, kita ambil debu dia mandi. Habis gabuk habis. Sekat di badan-badan dia dengan debu. Jangan. Tayamum untuk cover atau ganti kepada mandi wajib juga muka dan tangan. Tangan. Jadi itu cara nak bersuci, sama ada berwuduk, mandi, ataupun kalau dua-dua tak boleh, kita berpindah kepada tayamum. Okey, andai kata seseorang tu terlupa sebelum dia sembahyang, dia terlupa nak berwuduk ataupun terlupa nak mandi wajib. Tu imam, kalau kata imam sini lah. Sebab saya pun tak imam sini, jangan. Contohlah dia bersama dengan isteri dia. Pahami bersama tu tertidur contoh. Tu dengar azan. Dia logat-logat pergi ambil apa? Dia ambil jumpa pakai zoom naik motor sampai ke masjid. Allahu Akbar, dia kata imam. Habis semayang. Habis semayang baru ingat, ya Allah, lupa nak mandi dulu. Lagu tu. Tak. Sah tak semayang tadi? Jelas tak tidak sah. Lepas tu dia perlu iklan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, bukan iklan tahlil ni. Nak beritahu sikit je. Tadi saya sebelum bersama saya bersetubuh dulu dengan bini. Tak ada nak mandi, mari jadi tok imam. Tak perlulah. Jangan buka air kita lah, tak perlu. Lepas tu orang belakang jadi makmum sah, tidak ada masalah. Kita lah tak sah ni, semayang semula.
Okey, tapi kalau benda itu berlaku, sama ada kita sembahyang tanpa wudu ataupun tanpa mandi wajib, tak? Adakah kita diberi pahala? Diberi pahala ke atas bacaan Quran kita, tak, kalau kita bukan junub. Mana kita lupa berwudu, kita bersembahyang bacalah Fatihah, surah dapat pahala. Sebab syarat nak baca surah Fatihah, ayat Quran yang lain bukan mesti ada wudu. Tak ada wudu boleh baca, ada wudu boleh baca, jadi diberi pahala. Kalau berjunub tak diberi pahala lah, ke atas bacaan surah-surah ayat Quran. Tapi kalau zikir diberi pahala, sama ada kita berjunub ataupun berhadas kecil. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, itu semua diberi pahala. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, diberi pahala. Walaupun kita berhadas kecil atau besar, begitu juga kita diberi pahala ke atas niat kita. Niat nak sembah Tuhan, niat nak buat benda baik. Tapi habis sembahyang tak, baru sedar, dapat pahala. Sah tak? Sah. Sah, confirm. Tidak sah, terulang balik. Okey. Jadi disebut dalam kitab ni taharah, bersuci. Apa makna bersuci? Mudah-mudahnya bersuci ni satu perbuatan yang kesan daripada perbuatan itu, kita diharuskan buat benda yang asalnya haram. Itu sekarang saya boleh sembahyang tak? Tak ada wudu, tak boleh, haram. Saya berwudu, benda yang haram jadi halal. Saya tak ada wudu boleh sentuh Quran, tak boleh. Bila berwudu, perkara yang haram jadi halal. Jadi perkara ataupun apa-apa benda yang saya buat yang menjadikan benda yang haram jadi halal, itu kita panggil at-taharah, bersuci. Ataupun begitu juga dianggap sebagai bersuci kalau semata-mata untuk kita nak dapatkan pahala. Contoh apa? Saya terang balik. Tentang saya terang. Saya sekarang tidak ada wudu. Saya berwudu. Wudu saya kerjanya mengangkat hadas. Tadi ada hadas kat badan, kat apa anggota wudu tu lah. Bila saya berwudu, hadas tu hilang. Bila hilang, saya boleh sembahyang, baca, pegang Quran dan sebagainya. Tak? Okey. Itu kita panggil taharah, bersuci. Ada kala tak, kita berwudu, tapi wudu itu tidak mengangkat hadas. Contoh saya dalam keadaan berhadas, saya berwudu. Basuhan kali pertama mengangkat hadas yang ada pada muka. Basuhan kali kedua dia tidak mengangkat hadas dah, sebab hadas sudah hilang. Bila dah hilang, angkat lagu mana lagi? Boleh. Orang tu duduk, kita suruh duduk lagi. Sila duduk je. Kawan tu dah duduk. Dah suruh dia duduk, sebab dia dah duduk. Kalau nak suruh dia berdiri. Jadi bila saya ada hadas kat muka dah, saya pun berwudu. Basuhan pertama, hadas sudah hilang. Jadi basuhan kedua, adakah mengangkat hadas lagi? Tak ada, sebab hadas dah hilang, nak angkat apa lagi? Jadi basuhan kedua tu sunat, ketiga pun sunat. Dan tujuannya apa? Semata-mata nak dapatkan pahala tu je. Itu juga dinamakan sebagai bersuci. Maknanya basuhan pertama kita panggil bersuci, at-taharah. Basuhan kedua bersuci, basuhan ketiga baru bersuci juga. Jadi at-taharah ialah satu perbuatan yang kita buat mengharuskan boleh mengharuskan perkara yang haram jadi halal, ataupun semata-mata untuk mendapatkan pahala. Manakala saya basuh muka sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali, sah dah wudu saya. Benda yang halal jadi haram dah. Tak boleh sembahyang, boleh sembahyang, tak boleh tawaf, boleh tawaf. Saya basuh kali kedua, basuh kali ketiga, sunat tak? Kali kedua, ketiga. Itu semata-mata nak dapat pahala. Adakah dinamakan sebagai bersuci? Ya, dinamakan juga sebagai bersuci. Okey, kemudian saya sebut apa tu? Amal wudu fa furuduhu. Jadi bersuci sama ada dengan wudu ataupun dengan mandi. Kemudian Tok Syekh kita pun masuklah terang apa itu wudu, apa itu rukun wudu, satu persatu. Rukun wudu, rukun kita sebut dah sebelum ni dah. Siapa dia ingat? Rukun ialah satu perkara yang mesti ada dia untuk terbentuknya sesuatu. Nak ada wudu mesti ada 6 benda. Tak ada 6 benda ni tak nama wudu. Macam saya sebut sebelum ni, meja ni lah. Nak ada meja mesti ada apa? Mesti ada kaki, lepas tu mesti ada atas ni. Tak ada kaki saja, orang tak panggil meja.
ataupun atas saja, tak pakai meja juga. Jadi meja ataupun rukun ialah satu perkara yang nak terjadinya sesuatu, terbentuknya sesuatu seperti kerusi, meja, solat apa semua tu mesti ada dia. Solat 13 rukun. Kita tak sujud, jadi tak solat, tak jadi solat. Namun benda lain. Kita tak rukuk, tak jadi solat juga. Jadi namun benda lain. Dan tak nak mesti ada dia untuk dikatakan itu solat, itu wudu, itu mandi dan sebagainya. Jadi rukun solatnya ada 6. Pertama apa dia? Al-awwalu niyyatut taharati lis-salah aw raf'ul hadath aw nahwihima bil qalbi ma'a awwal ghuslil wajhi. Pertama niat bersuci untuk solat atau niat untuk mengangkat hadas atau seumpama keduanya dengan hati ketika mula membasuh muka. Kita baca satu persatu. Jadi yang pertama ialah niat. Niat lagu mana? Sama ada kita niat bersuci untuk solat. Lagu ni. Kita depan pai air kat tangan, dah. Semata-mata air berkena kat muka, kita niat dalam hati sahaja aku bersuci untuk solat. Sahaja aku bersuci untuk solat. Tu. Itu satu, niat bersuci untuk solat. Atau niat untuk mengangkat hadas. Kita ambil air, semata-mata kena muka, sahaja aku mengangkat hadas, boleh juga. Tidak wajib kita sebut hadas kecil, hadas besar, tidak wajib. Malah kalau kita ada hadas kecil, kalau kita nak sahaja aku mengangkat hadas, hadas kecil lah tu. Kalau kita ada hadas besar, kita sebut sahaja aku mengangkat hadas, hadas besar lah tu. Dia automatik pergi ke hadas kecil. Ada hadas besar itu keadaan kita lah. Kalau kita berhadas kecil, sahaja aku mengangkat hadas, hadas apa? Hadas kecil. Kalau kita berhadas besar, kalau kita nak sahaja aku mengangkat hadas, maka hadas besar. Automatik hadas tu pergi kepada kecil ataupun besar. Tu. Au nahwihima ataupun selain daripada tu. Sahaja aku berwudu, sama kita buat. Sahaja aku mengerjakan fardu wudu, ya juga. Tak, sahaja aku mengangkat hadas kecil, disebut hadas kecil, ya juga. Sahaja aku atau sahaja aku mengharuskan solat. Kita niat lagu tu. Kita niat sahaja aku mengharuskan solat. Sebab solat perlu pada wudu. Sahaja aku mengharuskan pegang Quran. Sebab pegang Quran perlu pada wudu. Sahaja aku mengharuskan tawaf. Sebab tawaf perlu pada wudu. Boleh tak? Kalau perkara tu tak perlu pada wudu, boleh tak kita niat? Contoh, hadir majlis ilmu, adakah mesti berwudu? Kalau tidak berwudu, tak dapat pahala, tak sah kehadiran. Manusia ikut tanda bangkah. Kawan tak hadir sebab tak berwudu. Dah. Adakah dikira lagu tu? Tidak. Jadi hadir ke masjid, hadir ke majlis ilmu sunat berwudu. Baca kitab sunat berwudu. Syarah kitab sunat berwudu. Zikir sunat berwudu. Ketika itu kita tak boleh niat sahaja aku mengharuskan zikir. Kita tak ada wudu ni. Tak ada wudu. Kita pun ambil air sembahyang, sahaja aku mengharuskan zikir. Tidak sah wudu itu. Sebab apa? Sebab kalau kamu tak ada wudu pun kamu dah memang diharuskan berzikir. Tak perlu wudu pun. Sahaja aku berwudu untuk mengharuskan menghadiri majlis ilmu. Niat seperti itu tidak sah, wudu pun tidak sah. Sebab apa? Sebab kalau kamu tidak berwudu sekalipun, kamu boleh hadir dalam majlis ilmu. Malah kalau kamu hadas besar sekalipun boleh. Jadi nak niat bagaimana sahaja aku mengharuskan perkara-perkara yang memang perlu pada wudu. Solat, tawaf dan sebagainya. Kalau perkara itu tak perlu pada wudu, malah sunat sahaja. Sunat sahaja berwudu, ketika itu tidak sah wudunya. Tidak sah wudunya. Lepas tu nak buat lagu mana? Saya nak hadir majlis ilmu dalam keadaan berwudu. Kita tak payah niat sahaja aku mengharuskan untuk hadir ke majlis ilmu. Tak payah niat lagu tu. Kita nak sahaja aku berwudu. Sahaja aku berwudu. Sahaja aku buat fardu wudu. Sahaja aku makan hadas kecil. Selesai. Tak payah niat dengan niat yang tak boleh tu. Okey, itu bagi orang yang sehat. Saya terang 2-3 minit tu. Itu bagi orang yang sehat. Orang panggil salim. Salim. Ada orang sakit. Orang sakit dia tak boleh niat dengan sebahagian niat, malah dia kena niat dengan niat yang tertentu. Tu sakit. Contohnya apa?
Sakit kita panggil daimul hadas. Daimul hadas ni orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas. Contohnya silasil al-baul. Kencing tak lawas. Kencing tak lawas tu terlalu lawas, tak tahu namanya. Yang pentingnya setiap detik tu keluar semua air kencing. Titik tu sikit keluar lah. Lama sikit basah dia punya suara dalam. Keluar semua. Ataupun orang yang istihadah keluar semua darah haid ataupun darah istihadah, darah rosak. Ataupun infilat ar-rih, silasul rih, semua keluar angin. Keluar sikit-sikit lah. Mana semua keluar. Tidak ada waktu yang dia boleh solat kecuali mesti keluar angin. Itu kita panggil daimul hadas. Apa beza kalau orang tu datang waktu tertentunya. Contoh Zuhur kita ambil pukul 1 sampai pukul 5. Menipu sangat. 1 sampai pukul kita ambil pukul 4. Contoh dah. 1 sampai pukul 4. Dia 1, 2, 3. Itu memang semua keluar angin sini. Semua keluar angin. Tapi 3 ke 4 tu tak keluar. Ketika itu tidak dinamakan sebagai daimul hadas. Malah dia kena sembahyang ketika waktu tak keluar angin tu. Dia tak ada sembahyang waktu keluar angin. Sembahyang waktu yang tak keluar angin tu. Daimul hadas memang tidak ada waktu dah. Dalam Zuhur tu 3 jam, 4 jam Zuhur memang tak ada waktu yang dia boleh solat tanpa keluar angin, tanpa keluar air kencing. Kita panggil daimul hadas, sentiasa berhadas. Orang lagu tu dia tak boleh niat dengan niat yang menunjukkan dia tu mengangkat hadas. Tak boleh. Contoh apa? Saya ada daimul hadas. Air kencing semua keluar sikit-sikit. Saya pergi ke paip air, saya pun sahaja aku mengangkat hadas kerana Allah, wudu tidak sah. Sebab apa? Sebab hadas tu tak akan terangkat sampai bila-bila. Kamu nak angkat hadas tu sedang berlaku. Dia sentiasa keluar, dia sentiasa berhadas lah. Jadi nak angkat lagu mana? Kamu basuh muka pun benda tu sedang keluar, sedang berhadas. Sentiasa, istimrar. Jadi tak boleh nak diangkat. Jadi niat tu tak kena dengan realiti, dengan wakil. Sahaja aku mengangkat hadas, nak angkat hadas. Lagu mana kamu sentiasa apa? Kentut. Macam kita sentuh perempuan lah, kita tak ada penyakit lah. Tapi kita sentuh perempuan, kita pun berwuduk sahaja aku mengangkat hadas. Tak sah sebab apa? Kamu sedang buat hadas tu. Kamu nak angkat lagu mana? Benda yang sedang berlaku tak boleh diangkat. Benda yang sedang berlaku tak boleh diangkat. Jelas tak tu? Contoh dah, tadi kita solat maghrib, boleh dah kita nak angkat. Kita nak nafikan kita solat maghrib tadi tak boleh, sebab dah berlaku. Jadi benda yang sedang berlaku, kita mudah dah, tak boleh nak diangkat. Jadi kamu sedang berhadas, nak angkat lagu mana? Tak boleh. Jadi nak niat lagu mana? Niat istibahatus salah. Sahaja aku mengharuskan salat. Itu niat betul. Sebab tadi haram. Tapi kalau kamu berwuduk jadi halal untuk kamu salat. Hadas masih hati kat badan. Sebab benda tu sentiasa keluar kencing. Niat betul lah, Tadi tak boleh. Sekarang aku buat sekali untuk menghalalkan benda tak boleh. Jadi niat sahaja aku mengharuskan salat. Sahaja aku mengharuskan tawaf. Sahaja aku mengharuskan pegang Quran dan sebagainya. Nak mengangkat hadas ataupun bersuci daripada hadas tak boleh. Sebab aku tak akan suci lah. Itu. Niat dengan apa? Saya pun sebut bil qalbi, dengan hati niat tu. Bukan dengan tangan. Jadi iktibat dengan benda dalam hati. Sahaja aku berwudu, tiba-tiba dia mandi wajib tidak sah. Ataupun sebaliknya. Kalau mulut berbeza dengan apa yang ada di dalam hati, kita ambil iktibar benda yang di dalam hati. Awal ghusl wajhi, dengan hati ketika mula membasuh muka. Tu. Saya salah muka tu kita nak start dengan mana dulu? Ni ke? Sini dulu ke? Yang penting mula-mula kena kita basuh sini dulu contoh. Semata-mata kena tu sahaja aku berwudu. Atau mata ni sahaja aku berwudu. Tapi bukanlah mesti kena saat yang sama. Semata-mata kena air dia niat. Nak bagi kena betul dengan hati tak? Bukanlah sampai tahap aku tu banyak sekali was-was. Duduk dekat apa bilik air main sahaja aku. Mandi sampai 5 kali. Bergendara dalam sungai pun apa? Ya aku ni
tak mandi lagi rasanya. Saya pernah mandi dulu tu. Sebab tu saya pernah kena was-was. Mandi wajib, sekali mandi tak rata. Kita tengok air kan, kita tengok air jatuh, tak rata. Lepas tu kita masuk al-qalah. Masuk al-qalah keluar, tak rata. Tu was-was. Was-was ni bukan satu perkara yang bagus lah. Bukan ikhtiar, bukan berjaga-jaga dalam agama tak. Tu khabarun fil aqli, sakit mental dia panggil. Saya pernah kena dulu. Cara nak lawan, kita lawan was-was. Contoh kita dah wuduk molek, lama ni muka tu ada tak kena tu? Ada kena dah. Habis semayang, ni ada tak tadi? Kalau jangan-jangan berlaku ada bukan kalau ini sokmo-sokmo, was-was. Bang dia wajib lepas semayang yang 3 ke 4 ni. Semayang semula, lepas tu semayang 3 ke 4. Tak main lah tu. Lepas tu kita lawan ni, 3, 4, 4. Kena belum kena? Kena. Dah. Akhir sekali dah kena sendiri lah. Selain mengamalkan surah Al-Rabbinas. Okey, ma'awali ghasli al-wajhi. Selesai itu. Ya. Al-thani ghasl al-wajhi min mabda'i tasdih al-jabhati ila muntahal daqani wa min al-udhuni ila al-udhuni illa batinan lihyah. Illa batinan lihyati ar-rajuli wa 'aridayhi al-katifaini. Yang kedua, membasuh muka dari bahagian atas dahi, dia terjemah lagu tu, sehingga ke hujung dagu, dan dari telinga ke telinga, melainkan bahagian dalam janggut lelaki dan jambang yang tebal. Mudah je ni. Jadi yang kedua ialah basuh muka, basuh. Disebut basuh. Jadi kena tahu basuh tu apa. Beza dengan sapu. Basuh mesti mengalir air sikit. Walaupun sikit. Kita guna spray tak ada masalah. Tapi ada air jatuh. Tu mengalir tu. Tak ada air mengalir. Tak boleh kita buat tu ni. Jatuh tu. Tak ada. Sebab tak mengalir. Tanda tak mengalir, tak jatuh, tak gugur air. Kalau kita spray, banyak kali spray. Bukan ada yang gugur air tu, tanda basuh lah tu. Jadi basuh, tanda nak tahu dia basuh mesti gugur air walaupun sedikit daripada badan. Sapu pun tak sah. Sebagai orang buat lagu ni tidak sah. Sebab dalam Quran sebut was basuh. Bahagian kepala dia sebut sapu. Jadi beza dah dua tu. Jadi mesti basuh. Mesti mengalirnya air. Al-wajah, basuh muka. Apa muka? Min mabda'i tasdihil jabhah. Tu. Nak terang hak muka lah tu. Membasuh muka dari bahagian atas dahi. Mana atas dahi? Ni dahi dah. Atas dahi ni lah. Dalam kitab lain disebut daripada tempat mulanya tumbuh rambut. Kebiasaannya tumbuh rambut di situ. Mula-mula tumbuh rambut kat situ biasanya. Inilah. Tempat tumbuh rambut sini biasanya memang di sini tumbuh rambut dah. Dia tak tumbuh sini. Dia tak tumbuh belakang ni. Dah. Tumbuh sini tempat biasa kita tumbuh rambut dah. Daripada situ sampai ke hujung dagu. Hujung dagu masuk ke bawah ni sikit lah. Bawah ni kena hujung sikit. Dia tak kira lagu tu. Dia kira yang biasa. Jadi biasa orang rambut start sini. Tak. Dia ada orang tanya, jemaah dia tanya, kalau kamu sini rambut dia lagu mana? Tak, dia sebut atas dia kena basuh juga. Mana dia bukanlah basuh bahagian bawah tu je. Bahagian atas tak basuh, tak wajib basuh atas juga. Ustaz, rambut saya tumbuh sini. Atas dia tak tumbuh. Jadi sini saya basuh. Tak, dia sebut tempat kebiasaan tumbuh rambut. Jadi biasanya kat sini. Lepas tu kamu ni tak biasa. Jadi kamu ni orang biasa juga, Ustaz apa sendiri juga. Tak ada orang tanya pula. Ustaz ajar saya, berumur lah. Jadi berumur bahagian tak ada rambut lah. Lain kita. Kalau kena apa tu, cahaya matahari terpancar balik. Licin bagi depan ni. Jadi ayah saya, adakah wajib basuh daripada bahagian atas ni? Sebab dia rambut di sini. Depan ni tak ada dah, di sini lah. Tak ada sebut tempat kebiasaan tumbuh kat mana. Masa ayah kamu muda-muda dulu, sini lah. Situ jugalah. Wajib tarik dari sini sampai sini. Tak wajib daripada atas. Jadi kita ikut kebiasaan mesti tumbuh daripada mana. Itu daripada atas bawah.
Lepas tu daripada tepi ke tepi dia, ni. Apa dia apa? Kuping ke cuping? Tak tahu. Ini kita bagi cuping lah. Ini kita bagi apa dia? Mudahnya telinga lah. Dari telinga ke telinga. Lebar, panjang ke kan? Okey. Illa kecuali okey. Jadi apa yang ada ke atas muka dia wajib basuh belaka. Bulu ni wajib basuh, bulu muka, bulu boleh contoh lah. Apa lagi? Bulu mata. Kalau ada bulu dahi. Itu wajib basuh zahir dan batin. Zahir dan batin maksud dia apa? Ni tak, saya wajib basuh kat luar. Basuh mesti air sampai ke dalam. Tu. Tapi